Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kali pertama seorang bekas Perdana Menteri mencipta rekod paling besar di Malaysia, silap-silap hari bulan di dunia. Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia, akhirnya mencipta rekod, bukan rekod biasa-biasa. Ini rekod luar biasa. Apabila Muhyiddin mungkin akan pecah rekod apabila 300 beliau menjadi Perdana Menteri pertama yang akan menerima lebih 300 laporan polis. Apa yang berlaku sehingga bekas Perdana Menteri yang sepatutnya disanjung, yang sepatutnya diangkat, bekas Perdana Menteri yang sepatutnya dihormati dan diingati dalam lembaran perjalanan sebuah masyarakat Malaysia, tiba-tiba pula diingati bukan karena kejayaan, bukan karena sumbangan, bukan karena kehebatan, tapi bakal diingati karena mungkin akan mencipta rekod pertama menerima 300 laporan polis, lebih 300 laporan polis. Dari mana nih sehingga menerima laporan polis sebesar itu? Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin menjadi bekas Perdana Menteri Malaysia yang pertama yang dilapor ke polis lebih 300 kali untuk satu-satu isu. Wow, ini hebat. Maknanya begini, karena satu isu sahaja dia mendapat laporan polis sebanyak lebih 300 kali. Hanya satu isu. Mungkin ramai Perdana Menteri di seluruh dunia kah, di Malaysia kah, yang menerima laporan polis banyak. Tetapi itu mungkin pelbagai isu dikumpulkan, baru ada lebih 300. Yang ini dalam satu isu. Isunya adalah berkaitan dakwaan ucapan Muhyiddin dalam kempen PR Kenenggiri seperti memperlekeh dan menghina bekas yang di Pertuan Agong, datang daripada Pahang, yaitu Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, Al Sultan Abdullah. 300 laporan polis yang dibuat ini berikutan kes. Muhyiddin menyentuh isu 3R, yaitu Raja, Agama dan Kaum, dengan memetik nama yang di Pertuan Agong yang ke-16 ketika berkempen dalam pilihan raya kecil Dun Nenggiri di Gua Musang, Kelantan. Menurut laporan, seluruh penduduk Bentong, Pahang akan membuat kira-kira 300 laporan polis terhadap Muhyiddin berhubung isu tersebut. Penghulu Bentong 1 Muhammad Azizi Khalid berkata, laporan polis pertama telah dibuat olehnya hari ini sebagai pencetus kepada laporan-laporan polis yang akan dibuat oleh setiap wakil kampung di daerah itu. Laporan ini adalah sebagai permulaan dan selepas ini setiap kampung akan membuat kira-kira 13 laporan polis dengan dijangka kira-kira 300 laporan polis akan dibuat dalam masa terdekat. Kami memohon supaya pihak polis membuat siasatan di atas kenyataan ceramah bekas Perdana Menteri ke-8 itu dan diambil tindakan sewajarnya, katanya memetik laporan Kosmo hari ini. Daerah Bentong mempunyai kira-kira 60 buah kampung termasuk Kampung Baru Cina dan kampung orang asli yang difahamkan akan membuat laporan polis secara berperingkat. Penduduk percaya kenyataan yang dibuat bekas Perdana Menteri itu dalam ceramahnya seolah-olah mengatakan yang di Pertuan Agong ketika itu gagal menghormati peruntukan dalam pelembagaan persekutuan. Penduduk percaya kenyataan yang dibuat bekas Perdana Menteri itu dalam ceramahnya seolah-olah mengatakan yang di Pertuan Agong ketika itu gagal menghormati peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Saya percaya bahwa ucapan Muhyiddin itu bersifat fitnah, menghasut, serta dengan jelas menyentuh isu 3R jelasnya lagi. Buat masa ini, Ketua Polis Negara mengesahkan sebanyak 30 laporan polis telah diterima berkaitan ucapan Muhyiddin.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mufti pun yakin pendirian Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim mengenai Palestin bukan lakonan. Baru-baru ini timbul isu termasuklah daripada pihak-pihak yang tidak senada dengan Anwar Ibrahim ataupun kata lain hater Anwar Ibrahim. Mereka menuduh Anwar Ibrahim kononnya hanya berlakon tentang isu penyelamatan rakyat Palestin yang dibawa berawat atau menerima rawatan di Malaysia. Ada yang mengatakan itu hanya tindakan politik untuk meraih perhatian dunia, bagi meraih perhatian masyarakat Islam, bagi meraih undi ataupun perhatian masyarakat pengundi Islam di Malaysia. Ada yang menuduh Anwar Ibrahim melakukan perkara itu. Tapi sebenarnya saudara-saudara sekalian, Mufti pun yakin itu bukanlah lakonan. Pendirian Perdana Menteri ke-10 mengenai Palestin bukan satu lakonan. Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin menyifatkan pendirian Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai Palestin datang dari diri Perdana Menteri itu sendiri. Menurutnya, ucapan Perdana Menteri ke-10 pada Muktamar Masjid se-Malaysia untuk Al-Aqsa dan Palestin bukan lakonan politik. Saya hadir ke majlis ini. Saya mendengar ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10. Saya berpendapat, beliau telah mengambil risiko yang besar untuk dirinya, bahkan politiknya demi isu Palestin, kata Mufti tersebut. Jika ia satu lakonan politik, pasti ia bukan lagi sesuatu yang membawa laba yang banyak. Saya percaya dari kenyataan-kenyataan yang sangat tegas dan jelas itu datang dari diri beliau. Katanya menerusi akaun Facebook Dr. Mazza Channel. Terdahulu Anwar dalam Muktamar Masjid se-Malaysia untuk Al-Aqsa dan Palestin hari ini antara lain menemplak kenyataan segelintir pihak yang mempersoalkan usaha murni kerajaan membawa rakyat Palestin yang cedera ke Malaysia untuk diberi rawatan. Mengulas lanjut, Dr. Muhammad Asri berkata, Allah lebih mengetahui segalanya. Itulah andaian saya yang tidak terlibat dengan parti politik sesiapa, kata Mufti itu lagi. Pemimpin-pemimpin gerakan Islam yang tidak memegang tampuk kuasa sahaja yang biasanya bercakap demikian, ujar beliau. Saudara-saudara sekalian, dengan kenyataan daripada Mufti Perlis ini, maka dapat disimpulkan bahawa Anwar Ibrahim sanggup merisikokan jawatan Perdana Menterinya yang diperjuangkannya berpuluh-puluh tahun dengan keringat dan air mata, semata-mata hanya untuk memperjuangkan Palestin. Dan menurut Mufti Perlis ini lagi, amat jelas katanya, apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim datang daripada diri beliau sendiri. Sanggup mengambil risiko besar, bahkan sanggup merisikokan politik beliau. Di samping itu, daripada pendapat Mufti Perlis ini, jika ia satu lakonan politik, ia pasti bukan satu yang membawa laba kepada Anwar Ibrahim. Maknanya tiada keuntungan yang besar untuk beliau. Kata Mufti Perlis ini, dia percaya dari kenyataan-kenyataan beliau, yaitu Anwar Ibrahim yang sangat tegas dan jelas, itu datang dari diri beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari selepas PRK Nenggiri, yang mana Perikatan Nasional telah kalah teruk, tidak pernah sejarah menunjukkan kekalahan teruk seperti itu. Akhirnya, satu persoalan mula timbul semula, yaitu adakah keputusan itu akan kekal atau akan dicabar dan seterusnya dibatalkan. Ada cakap-cakap mengatakan bahawa keputusan PRK Dun Nenggiri mungkin akan batal dan akan dibuat semula. Ini susulan daripada kepimpinan Parti Bersatu menyatakan
mereka kini sedang mengumpul bukti nak cabar keputusan PRK Nenggiri. Walau bagaimanapun, dari sudut pandangan netizen, ramai netizen yang sangat marah. 70%, lebih daripada 70% daripada penduduk di Nenggiri telah turun mengundi. Itu adalah rekod peratusan pengundi, turun mengundi yang tertinggi yang direkodkan kebelakangan ini. Dengan peratusan keluar mengundi yang begitu tinggi, ramai netizen, khususnya para pengundi di Nenggiri, menyatakan mereka tak puas hati kerana mereka telah pun bersusah payah keluar mengundi, pulang mengundi, bercuti mengundi. Tapi kini keputusan itu dipersoalkan. Mereka kata nak berapa kali lagi undi. Takkan nak undi tiap-tiap hari. Kami nak cari kerja, nak cari makan, nak cari rezeki pun bagaimana, kata mereka. Selain itu ada juga yang mempersoalkan tentang bajet dan juga perbelanjaan dalam kempen, pilihan raya dan sebagainya yang pastinya akan memakan belanja yang cukup besar. Kata mereka, cukup-cukuplah berkempen dan berpolitik. Kalau dah kalah, terima sajalah kekalahan itu dengan 3,000 majoriti tersebut. Mereka kata kalau nak menang juga, tunggu pilihan raya akan datang. Tak lama pun, lebih kurang dalam 3 tahun lagi, kalau diadakan secara serentak, DUN Nenggiri akan mengadakan pilihan raya semula. Jadi kata mereka, buat apa lagi menyusahkan diri nak membuktikan itu, membuktikan ini. Tetapi biasalah kan, kalau nak menang, macam itulah. Nak ambil, mendapatkan keadilan, macam itulah. Perikatan Nasional kata mereka sedang mengumpul bukti nak cabar keputusan PRK Nenggiri. PN Kelantan dilapor sedang giat mengumpul bukti sebelum menggunakannya bagi mencabar kemenangan BN di Nenggiri baru-baru ini. Ada netizen kata, kalau sampai sekarang pun atau sampai pada pilihan raya akan datang pun mereka tidak mencabar, bermaksud itu hanya satu retorik bagi mewujudkan semangat dan bagi mewujudkan keyakinan semula, khususnya pada Parti Bersatu yang mungkin telah pun merundung semangat mereka, hancur semangat mereka untuk bangkit semula. Kata mereka, antara isu yang dikesan, kata salah seorang pemimpin kanan Parti Terbabit, melibatkan sogokan dan ancaman terhadap para pengundi di Dewan Undangan Nenggiri yang terletak di bawah kawasan Parlimen Gua Musang itu. Namun netizen bertanya, apa bentuk sogokan dan apa bentuk ancaman yang disebut oleh pemimpin kanan Parti Terbabit? Bagaimanapun, pengerusi Bersatu Kelantan, Kamarudin Matnor, mengakui usaha tersebut tidaklah mudah kerana mereka perlu mendapatkan bukti yang mencukupi sebelum merujuknya ke mahkamah. Kalau lawyer kata, kita PN kata cukup bukti yang dikumpul, kita akan memfailkannya selepas ini, katanya seperti dipetik lidah rasmi PAS Harakah Delhi. Netizen menyangkal perkara ini. Mereka kata ini hanya satu teknik mempertahan diri, memulihkan diri ataupun teknik untuk mengalihkan tiang gol bagi dipersalahkan kekalahan tersebut. Dalam PRK Nenggiri yang dijalankan pada 17 Ogos lalu, BN bukan saja dapat merampas kerusi Dewan Undangan Negeri tersebut, daripada PN malah memperoleh majoriti yang luar biasa besar. Calon mereka Muhammad Azmawi atau Mawi mengalahkan bekas Ketua Pemuda PAS Gua Musang yang menyertai Bersatu dengan bertukar pakaian, kata netizen dan penganalisis politik. Hanya 2 hari menyertai Parti PAS sudah jadi calon, menyebabkan ramai akar umbi daripada PAS dan pemimpin dan akar umbi daripada Bersatu tidak berpuas hati. Kamarudin berkata, usaha untuk mengumpulkan bukti itu juga memerlukan masa dan pada masa sama ia penting bagi memastikan perjalanan PRK tersebut dibuat mengikut peraturan. Kalau pihak kita PN, tentu kita tidak menyalahi peraturan. Bahkan jentera kerajaan negeri juga kita tidak gunakan sewaktu kempen, katanya lagi. Untuk rekod, sebarang petisyen untuk mencabar keabsahan suatu keputusan pilihan raya mestilah dibuat dalam tempo 21 hari selepas ia diwartakan. Jadi sekarang ini saya rasa sudah lebih 10 hari. Kalau lebih daripada 21 hari mereka tidak mampu menunjukkan apa yang disebut sebagai bukti, maka ini ketaralah kan, itu hanya untuk mengalihkan isu.
Mr. Sakau kata bukan mudah nak rampas dan menang dengan majoriti besar dari calon import bersatu. Ping Merlin kata Nick Amar yang tak sabar nak kosongkan kerusi Nenggiri. Terimalah kekalahan, kata beliau. Red Parrot pula kata PN yang beria-ia mengosongkan kerusi Nenggiri dan buat PRK dengan kepercayaan tinggi boleh menang dan selepas itu bolehlah membina naratif rakyat tidak lagi menyokong kerajaan persekutuan. Tapi perkara sebaliknya pula yang berlaku. BN merampas kerusi PN dengan undi majoriti yang besar dan tinggi. Sekarang nak pula cabar kemenangan BN. This is nonsense, katanya. Rakyat mesti menolak PN pada PRU 16 yang akan datang. Uday B 2024 kata itulah sahaja kemampuan pembangkang untuk dilihat terus relevan dalam politik terkini. Mengintai sebarang kekurangan kerajaan. Sepatutnya bergeraklah ke hadapan dengan memberikan cadangan-cadangan bernas untuk kesejahteraan negara Malaysia ini. Mengkritik dan bercakap itu mudah, tapi melaksanakannya susah. PN sepertinya ketandusan idea, kata Uday B 2024. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu kali ini melibatkan isu keabsahan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Selain daripada itu, ianya juga melibatkan ulasan tentang undi percaya dan undi tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim. Saudara, tanpa kita sedari, Anwar Ibrahim sudah melalui 3 ujian keabsahan semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Jadi apalagi sebenarnya yang nak diuji oleh Muhyiddin Yassin? Apalagi yang nak dibawa undi SD akuan bersumpah yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin yang dikatakan 115 itu. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Muhyiddin itu belum pun dibuktikan secara sah dan muktamad. Kalau berani dedahkan nama-namanya semua. Daripada 1 hingga 115 buktikan nama-nama itu, termasuklah ahli Parlimen Barisan Nasional. Barulah percaya semua orang. Namun demikian sehingga ke hari ini masih tidak ada satu nama pun yang diberitahu daripada Barisan Nasional UMNO. Dan yang lebih menarik lagi, belum pernah pun disahkan bahawa Muhyiddin Yassin memiliki jumlah sokongan parlimen lebih daripada 115 itu. Di mana letaknya? Tapi Anwar Ibrahim telah pun melalui 3 kali keabsahan Perdana Menteri ini disahkan, teruji dan terbukti benar. Anwar Ibrahim mendapat lebih daripada majoriti muda di parlimen. Jadi come on lah, move on lah bosku. Jangan lagi ternafsu-nafsu nak membawa lagi SD tersebut, kena sekarang ini sudah ada akta anti lompat parti. Tidak perlu lagi membawa apa-apa perkara yang membawa kepada isu berkaitan keabsahan Perdana Menteri. Sebenarnya sudah 3 kali keabsahan kerajaan Madani yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim diuji. Dan terbukti walaupun pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin membangkitkan isu perakuan berkanun SD yang kononnya dia miliki 115. Tapi Anwar Ibrahim tetap memiliki lebih daripada 115. Jadi di mana sebenarnya apa buktinya Muhyiddin itu memiliki 115? Sedangkan Anwar Ibrahim sudah teruji di Litar Lumba. Muhyiddin pula belum teruji di Litar Lumba. Nak percaya mana satu? Terpulanglah pada anda. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, kali pertama keabsahan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 terbukti semasa usul undi percaya yang dibentangkan pada persidangan pertama Dewan Rakyat pada 19 Disember 2022. Menerusi satu kenyataan, Fahmi yang juga juru cakap Kerajaan Perpaduan berkata, keabsahan Kerajaan Perpaduan sekali lagi terbukti apabila Belanjawan 2023 diluluskan pada 9 Mac 2023. Bermakna apabila belanjawan itu diterima, makanya Anwar Ibrahim sah memiliki jumlah yang cukup sebagai Perdana Menteri. Belanjawan pertama yang dibentangkan di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan diluluskan di Parlimen itu selepas majoriti ahli Dewan Rakyat menyatakan sokongan pada rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2023.
Bukti ketiga jelas, Fahmi, ialah apabila Dewan Rakyat pada 2 November 2023 meluluskan rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2024, Belanjawan 2024 selepas RUU itu selesai dibahaskan di peringkat dasar. RUU Perbekalan 2024 itu diluluskan menerusi undian suara. Ketika sesi mesyuarat dipengerusikan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Tiada pertikaian lagi. Move on lah, come on, tegas Fahmi lagi. Sebelum ini, Mahyadin atau Muhyiddin telah membuat kesekian kalinya membangkitkan sekali lagi isu SD, walaupun Anwar telah membuktikan sokongan terhadapnya di Dewan Rakyat. Semasa kempen PRK Nenggiri beberapa hari yang lepas, Muhyiddin mendakwa dia memiliki 115 SD selepas PRU 15. Dan dakwanya, jumlah itu cukup untuknya melantik atau dilantik, maafkan saya, menjadi Perdana Menteri. Tapi ramai yang percaya. Tapi sekarang ini, dengan pendedahan seperti ini, kita makin meragui. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi.